Ada Bobo. Okey, jadi seperti biasa, meeting ni ataupun interview ni akan dirakam sebab kita nak share video ni dengan kawan-kawan media kita yang join hari ni dan yang tak join sebagai rumusan lah bagi yang diorang boleh pick up story ataupun topik yang kita letakkan pada hari ni. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alright, Salam. kepada semua yang join interview ni. Okay, jadi bersama kita pada hari ini adalah Fatah ni, Bismillah, dan Abang Ari belum dah masuk lagi. So, kita boleh mulakan dulu dengan Fatah. So, muka Fatah dah ready? Ready lah? Ya, ready. Alright, okay. So, boleh tak ceritakan tentang watak Fatah dalam Pink Smile ni? Okay, saya memegang watak Arik. Arik ni, dia ni basically seorang owner cafe, Duncan. Dia ni memang owner cafe Duncan, and then at the same time dia ni juga adalah seorang pelukis komik. And then towards dia punya story tu, dia kenal dengan seorang perempuan, this girl, nama dia Luna. So daripada situ dia start suka dengan Luna ni, dengan dia punya celoteh, dia punya kecomelan tu lah yang buatkan Arik mula rasa macam nak kenal lebih lagi dengan Luna. Tapi sebenarnya Arik ni ada satu perangai yang memang daripada dulu orang kenal dia seorang yang pelupa. So dia punya pelupa ni sampai tahap actually dia tak ingat pun sebenarnya dia pernah kawan dengan Luna ni since daripada kecil. Okay. Sebab kebetulan diorang ni family friends. Simply parents Arik ni dengan parents Luna ni sebenarnya bapa Luna dengan bapa Arik ni sebenarnya memang kawan daripada kampung dulu lah punya cerita kan. Dan diorang ni sebenarnya memang, so Arik dengan Luna memang daripada kecil adalah kawan rapat lah. Macam kira macam abang dengan adik angkat lah daripada kecil. Semua cuma dorang bila dah besar tu semua dah buat haluan masing-masing. Family pun dah, yang family Luna pun dah duduk tempat lain, family Arik pun dah duduk tempat lain. So dorang macam terpisah lah sampai satu masa tu bila Luna datang ke kafe, sebab Luna ni sebenarnya regular customer dekat Duncan cafe, cafe Arik ni. So bila Luna datang tu, and then bila Arik pun start nak kenal dengan Luna, so and then baru diorang tahu actually sebenarnya diorang ni family friend yang dah memang kenal daripada kecil lah. Dan daripada situlah macam Arik cuba mengenali lebih lagi Luna, dan Luna pula baru tahu yang perangai Arik ni sebenarnya memang betul-betul kuat pelupa teruk. Kuat pelupa teruk ni sampai tahap banyak kali diorang set appointment untuk jumpa sekali kan. Tapi macam Arik ni macam selamba je macam kita ada I janji dengan you nak jumpa hari ni. Macam tu lah. Lepas tu bukan sekali, banyak kali lah, many times. So dekat situ juga Arik pun ada kawan dengan Raisa, yang dia dah lama sebenarnya simpan perasaan dekat Raisa ni, lakonan Intan Najwa. And then baru dia dapat tahu rupanya Intan ni dengan si Faiz, lakonan Izzat. So kat situ macam ada konflik tiga segi kat situ, tapi end up Arik ni pilih Luna, and then at the same time banyaklah benda yang jadilah antara Arik, Luna, Raisa. Macam banyak spoiler tu. Kan? I dah bagi spoiler. Tak, sebab kalau I cerita ni pun sebab sebenarnya orang yang dah baca novel cerita Pink Smile ni, so diorang dah tahu dah jalan cerita. Jelas kan? Dia dah tahu jalan cerita lah. Novel pun. So macam Fatah sendiri dah baca novel tu? I baca. Jalan cerita semua sama lah? Lebih kurang. Ada tak exactly lah 100% sama. Ada juga yang script writer tukar juga, ada. Tapi tak semua lah 100% sama lah. Okay. Alright. Okay, so watak Arik ni kan macam kita dia seorang yang pelupa, and then selain daripada sifat pelupa dia tu, apa lagi yang menjadikan you mencabar sikit untuk bawa watak tu? Cabaran bawa watak tu.
mostly sebab cerita ni dia tak heavy. Cerita ni bukan cerita heavy, watak saya bukan watak heavy. And then very sempoi, watak dia very sempoi. At the same time ada humor, sense of macam jokes yang sometimes memang Arik kena buat that jokes yang ada dalam karakter Arik tu. Kadang ada kalau kita tengok Arik juga karakter, ada kadang dia buat lawak. Dia buat lawak tu yang buatkan saya rasa adalah quite cabaran untuk saya. Sebab yelah kita nak buat, kita nak main dengan karakter kan, ada masanya dia serius, ada masanya dia lawak. So benda-benda tu yang saya rasa it's challenging for the character. Alright. Sweet tengah driving ke? Ya. Dia tengah shooting ke? Dah ready dah. Oh, dalam kereta. Hello. Hi Sweet. Hai, hujan teruk. Ya, sangat. Korang you dekat area mana tu? I still area KL. Yelah. On the way pergi Paya Jaran. Okay. KL pun lebat juga ni. Sebab ada kat Sapak. So, itulah. Dengar tak? Dengar. Tapi dia putus-putus. Ya. Tak apalah. So, asalkan Itulah. dekat Macam ni dengar? Dengar? I cakap satu-satu lah. Okay. Okay. Boleh. Aduh. Alright, okay. So, tadi kita dah tanya Fatah pasal dia punya watak apa semua tu. Jadi, kita nak tanya soalan yang sama pada Sweet. So, boleh ceritakan tentang watak Sweet dalam Pink Smile? Okay, first of all, macam Fatah cakap tadi, this drama adalah adaptasi novel by Luna Adresia. So, memang bila sebut Pink Smile, obviously lah dia berkaitan dengan gigi besi Sweet sekarang ni. Warna pink, tengok sikit. Pink. Warna pink. So, watak Sweet dalam cerita ni nama dia Luna dan dia memakai braces dan seorang yang sangat happy go lucky. Okay. Dia lagi muda daripada Arik. Okay. So macam tadi Fatah ada kata kita orang ni kawan baik daripada zaman masa kita orang kecil lagi. So basically daripada zaman kecil tu sebenarnya Luna anggap Arik ni macam abang angkat yang dia memang crush gila-gila. Dia macam kalau boleh dia bak kata orang macam membontoti Arik lah daripada kecil. Dilarang dilarang mencarut Ini record lah. Potong. Tolong potong ayat tu. Sensor ada. Tapi dia memang crush dia dengan Arik pada kecil. Tapi dulu dia tak ada rasa sayang ke cinta ke apa, itu semua tak ada. Tapi dia memang apa-apa je Arik pergi sana nak pergi sana. Arik pergi masuk bilik dia pun nak masuk bilik. Arik nak pergi main layang-layang pun dia nak ikut main layang-layang. So daripada dulu orang boleh dikatakan benda ni jodoh lah dia dengan Arik. So there was this one time bila dia dah besar, dia dah masuk college, tiba-tiba dia suka pergi this one cafe and dia jumpa Arik. Di mana dia tak sure yang Arik tu is Arik yang dia kenal masa kecil. Tapi bila dia nampak Arik tu dia macam starstruck. Sampai tahap dia pengsan bila nampak Arik. Scene tu pun berkali-kali kan you pengsan? Ya, so satu lagi perangai Luna ni, dia seorang yang happy go lucky is one thing, tapi dia tak boleh nampak Arik dalam masa, dia tak boleh nampak atau pandang mata Arik dalam masa 7 saat. Oh, okay. So dalam masa 7 saat je bila nampak Arik, dia automatik akan pengsan dekat situ juga. Jadi maksudnya sebelum 7 saat kena pandang tempat lain duduk ke macam mana? Yes. So maknanya macam adalah a few. Rasanya dah banyak sampai hujung episod 20 dia tak pengsan. So bila dia nampak Arik, dia pandang muka Arik, dia tenung je. Belum sampai 7 saat dia akan terus beralih. Dia kata, oh tak boleh, jangan nanti pengsan. Jangan nak. Dia macam tu. Okay. So cerita dia dalam watak Luna ni, dia punya tahap suka Arik tu boleh nampak daripada awal episod sampai pertengahan dia asyik duk kejar je Arik. Dia very obsessed yang sampai tahap macam oh my dear Arik, oh my dream guy, oh siap ada hashtag nak kahwin.
Dia punya hashtag, orang kan kalau hashtag kan macam Luna Arik lah, apa kita buat hashtag kan. Dia punya hashtag Luna Gets Arik. Get Arif. Gets Arik. So macam sampai mati pun aku sanggup dapatkan Arik tu. Itu dia punya tahap suka dia dengan Arik lah. So far cerita ni tak ada yang heavy, mana heavy pun between Luna and Arik. Kita orang tak ada. Ada heavy ke Fatah? Tak ada kan? Tak ada. Kita orang tak ada konflik yang besar. Tapi kesimpulannya cerita dia nak tunjuk macam mana effort Luna tu dia betul-betul gilakan Arik, and then kita nampak lah the twist dalam pertengahan cerita dia. Dan bila Melati datang tu yang ada konflik sikit lah bila Melati datang dan kerja dengan Ari, itu ada plot, bukan not plot twist lah, tapi ada konflik sikit lah. Tapi tak boleh cerita lah, kena tengok. Ya, kena tengok. Fatah ni percaya semua benda dia cerita nanti. Okay, so dengan cerita Kismat ni belum habis shooting lagi kan? Korang masih shoot dekat set ke macam mana? Masih ni yang Sweet Tengah on the Way ni. Oh, ni ada. Oh, Fatah tak ada scene hari ni? Ada, jadi I punya call time lambat sikit. InsyaAllah kita hujung bulan ni kita dah habis lah. The whole shooting ya. Okay. Alright, yelah hujung bulan ni. Hujung bulan pun dah dekat tayang dah pun. Betul? Okay. So macam menurut Fatah dengan Sweet sendiri kan, apa specialnya cerita ni berbanding dengan drama lain? Sebab ada Fatah Amin dengan Sweet Kesmina. Itu special. Betul tak? Kan? Mana ada drama lain sebelum ni ada Fatah Amin dengan Sweet. Sweet betul tak? Ni first time korang ni berlaku sama? Ni first time kita orang kerja sekali. First time kerja sekali dan first time jumpa. Betul? Ya, betul. Oh, dekat event pun tak pernah? Tak pernah kan? Tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa langsung. Okay, so Miss, kalau first time ni macam mana waktu baru jumpa tu, kekok ke, okey ke, sama ke, cuba cerita sikit macam mana ada story je belakang Sweet punya senyum tu. Susah Fatah ni nak kawan ni. Susah. Okay je. Tapi memang susah lah because sebab tadi Fatah sendiri kata kita orang even dekat event pun kita tak jumpa. So nak dapat chemistry tu sangat susah. Sebab the story lagi-lagi Luna lah untuk Luna. Sebab Arik dia ada perangai dia, which is dia tak banyak cakap. Tapi Luna ni dia kena dapatkan watak yang macam dia punya crush dia gila tau. So first day pun, masa first scene jumpa pun memang dah kena pandang Arik atas bawah. So benda tu agak-agak kekok lah untuk buat sebenarnya. But Alhamdulillah sampai kita orang nak habis shooting ni, the chemistry goes on and then kita orang shooting pun ikut episode. Maknanya episod awal daripada awkward punya moment sampai episod akhir kita orang punya chemistry makin kuat. So benda tu follow the flow lah. Saya tak tahu lah Fatah macam mana. Cuba cerita Fatah pula. Kekok tak? Saya tak pernah rasa kekok. Acah lah kau. Saya tak ada. Tak, biasa tu. Sekarang tu tak boyo. Boyo macam masak Arik je. Tak, kita orang memang asalnya daripada first day saya rasa tak masalah. I mean, saya rasa macam karakter macam ni saya dah pernah bawa. And then Sweet pun rasanya dah pernah bawa karakter macam ni. And then karakter macam ni pun tak heavy. So I mean betul lah tu macam Sweet cakap tu. Along the way kita develop the karakter, kita layan the storyline. And then macam Sweet pula dia dah baca novel. So dia punya in character tu lagi power daripada saya. So itu yang buatkan kita orang macam senang je. Bodoh. Oh, tolong sensor ayat tadi tu. Banyaklah kerja aku nak sampai Sweet dia siap boleh bagi tahu, "Oi, ni tak ada dalam novel. Kita tak boleh buat macam ni. Ni tak ada dalam novel." Kira orang yang baca novel ni lain lah dengan orang yang tak baca novel ni. Bodoh. Sensor lagi. Oh, okey. Lain tak ada. Sweet dah khatam lah buku ni. Dah khatam dah. Cik, nampak tak? Cik, nampak tu. Orang yang baca novel. Okay. Dah khatam lah novel dia. Tapi one thing lah kena bagi tahu kat everyone, walaupun peminat-peminat novel Pink Smile ni,
ada sedikit perubahan dan konflik yang kita orang letak lah. Maksudnya ada flavor lah dalam kita orang punya story ni yang mungkin ada nampak kelainan. Lain sikit Ah, daripada sebab- novel ya. Betul tu. Sebab kalau yang baca novel, jalan dia is very, jalan cerita dia pada A sampai Z macam very straightforward. Memang dia punya novel tu memang asyik mengejar, end up dapat, end up kahwin dah. So dia tak ada konflik yang sangat besar. Untuk kita punya drama ni because it's a drama and kita bukan saja nak tarik perhatian kepada peminat novel, kita juga nak tarik perhatian kepada orang-orang luar sana kan. So kita nak dapatkan the spices tu lain daripada lain sikit. So therefore adalah itu yang tadi Fatah dia kata ada melati masuk hal, ada konflik lain, ada macam-macam konflik lah yang buatkan insyaAllah orang akan minat tengok. Okay, so speaking of konflik kan, so dah banyak scene apa yang paling tak seronok lah bagi korang? Tak seronok. Semua seronok je. Okey, semua seronok, semua okey ya. Drama apa? Drama Lestari, drama Light. Dia memang fun-fun punya cinta-cinta. Ya, betul. Sebab kalau dia heavy dia masuk Samarinda. Betul. Speaking of Samarinda, Sugar Untukmu ni pun cerita Abang Ai juga kan? Abang Ai tak ada dah masuk belum ada? Tak tahulah. Macam dia pun dalam ni, guest list ni. Tak ada. Ai ada masalah ni sikit. Nanti kita tengah try dapatkan dia untuk masuk balik cerita. Okay. Okay, alright, boleh. Busy shooting baik. Dia tengah shoot. Jangan kacau tuan director. Nanti dia Samarinda dengan kita. Okay, so next question. Kita ada soalan daripada media ni. Okay, so tadi abang berbual tanya babak paling mencabar. Tadi rasanya dah jawab dah kan? Yang Fatah yang speak kata tak ada babak yang mencabar. Macam Sri pun dah habis baca buku ni. Lepas tu Watan ni pun dah bawa. Watan pun sama. Okay, so kita ada soalan daripada Gempah. So Gempah, Sweet pakai braces semata untuk drama ni ke? Memang khas untuk drama ni. Dan ini bukannya braces yang dipakai dengan ada besi yang untuk ketatkan gigi semua tak ada. Tapi cara letak, everything semua, the tools yang untuk dipakai semua adalah real lah. Bukan fake braces. Okay, so kiranya dia tak ada yang yang ketat tu lah, yang retainer apa tahan benda. Yang dawai untuk ketatkan gigi rapat kan, benda tu tak ada. But dia punya konsep semua masih sama. Okay. So maksudnya benda tu memang lekat dekat gigi lah? Lekat. Tak boleh cabut sampai habis syuting. Tapi cerita ni ramai bukan braces lah. Kan? Ramai. Kata jodoh kot. Yang ada satu WhatsApp ataupun pakai braces. Extra pun bila kita orang panggil extra pun ramai yang pakai braces. Dia memang jodoh lah Pink Smile ni. Dia orang pakai braces. Nasib Fatah tak pakai braces. Betul? Ada. Okay. Sambung soalan tadi. Sweet sendiri selesa tak pakai braces tu? Apa? Sweet sendiri selesa tak pakai braces? Tak dengar. Selesa tak pakai braces? Selesa tak. Awalnya tak selesa sebab kalau bagi tahu jujur, the first week masa pakai braces tu memang luka ke atas. Lepas tu gigi rasa ketat and then automatically dia buat rasa pening kepala. Dia memang macam orang kata braces starter pack lah. Permulaan pakai braces kan macam kita tak selesa lagi semua kan. Tapi bila dah terbiasa masa PKP seat buka and then pasang balik sampai ke hari ni alhamdulillah it's getting selesa dah jadi rasa macam diri ni memang lunar. Cuma ni lah doktor advice kalau boleh cepatkan buka braces sebab dia ada komplikasi dia. Kalau lambat buka after 1 month or 2 months plus takut nanti gigi tu yang akan bergerak sendiri. So ada effect dia lah sebenarnya walaupun dia just a normal braces. Okay. Kan walaupun dia tak ada yang ketat tu, dawan-dawan tu semua pun ada juga efek dia lah. Yes, ada efek sebab dia letakkan dekat gigi kita. So takut bila minum air panas ke, air sejuk ke, benda tu akan efek lah. Okay. Alright, okay, next kita ada soalan pada Abang Bobo, harian. Fatah dengan Sweet boleh tak pengalaman ketika dalam PKP dan belum patuh dan
Tak ada Okay, ni. Apa? Patah dulu. Okay, ya lepas hari sebelum ni kan kita sebenarnya dah start shooting and then lepas tu kita kena MCO kan, kena quarantine, tak boleh shooting, and then bila dapat shooting balik tu memang alhamdulillah bila kita tengok sampai kat set tu memang semua ikut follow SOP, and then sampai set pun memang everyday memang akan ada orang yang akan check suhu kita, and then memang production sediakan hand sanitizer untuk semua kru pelakon, dan semua pun jaga social distancing. So bagi saya benda tu satu benda yang bagus lah. Yang maksudnya kalau semua orang apply the SOP, memang insyaAllah kita boleh control virus tu daripada datang dekat set lah. Bising. Benci lah lain tak Bunyi dengar. apa tu? Hello. Betul. Siapa yang ni Sweet punya hujan Sweet punya hujan. Sweet tak hujan, luar hujan. Apa, dia cakap pasal SOP dekat site ke? Selesa tak dia dengan SOP macam tu? Dia ada pros and cons dia, tapi rasanya macam Fatah cakap tadi, so far tak ada masalah selagi semua orang masing-masing beringat apa yang patut dilakukan sepanjang rakaman lah. Tapi yang bagusnya untuk production kita orang ni, creative skill, dia ada letak sanitizer. Dia akan sanitize the whole places before semua artis dan juga kru masuk. And also after shooting pun ada nampak juga ada orang akan sanitize. Maksudnya kalau kita shooting dekat, for example shooting dekat butik. Okay. So before kita masuk tu, diorang akan sanitize the whole places before kita orang masuk, and after kita orang habis shooting dia akan sanitize lagi sekali. Okay. So benda tu pun dah buat kita yakin lah dengan this production memang dia ikut SOP, dan dia akan make sure setiap pekerja dia yang bekerja sepanjang SOP ni betul-betul selesa dan juga selamat. Alright, okay. So tadi kan ada mention shooting drama ni dah mula even sebelum PKP lagi kan? Dan bila dah mula PKP dan sekarang dah mula sambung shooting balik dan terpaksa pakai braces tambah masa lagi. Ada tak perubahan skrip setelah PKP? Rasanya tak ada apa-apa yang berubah, cuma masa penggambaran tu yang berubah. Kan sepatutnya drama ni ditayangkan pada bulan puasa. Kan patutnya kan. So basically patutnya kita orang dah by before puasa hari tu patutnya dah settle shooting, and then drama pun dah tayang bulan puasa, tapi disebabkan COVID and then benda ni terpaksa delay kan. Dari segi mungkin jalan cerita tu kita still nampak, maksudnya sepatutnya benda ni director kena komen. Abang Hari kena komen. I mean suasana hari raya, suasana puasa tu still ada tau dalam cerita ni. Dengar walaupun Sweet tengah hujan. Hujan lebat gila. Tak tahu dah nak bunyi macam mana dah. Tak apa. So Sweet pernah kereta kan? Tak apalah. Kita ada siapa masuk tadi? Nel Spy Picture. Tu? Abai ke tu? Ya, Ayi tu Ayi. Yeay. Ni Abai, kita boleh komen. Betul. Ayi tolong buka mic Ayi. Abang Ayi buka mic. Abai tak buka mic lagi tu. Abai boleh buka mic. Dekat bawah phone tu ada gambar mic. Nampak Abai senyum je. Manis betul senyuman ni. Kenapa lah Google tak boleh unmute orang Apa ya lang? Bayu buka mic tu off tu.
Sekejap. Sekejap ya, Abang Azmi. Sebab soalan-soalan Abang Azmi tu boleh dijawab oleh Abang Ai. So dalam tengah tunggu Abang Ai buka mic. Abang Ai, boleh buka mic? Ya, boleh. Okey, Abang Ai. Ya, saya. Alright. Tepat masanya. Memang ada banyak soalan untuk Tuan Director. Aduh. Dia kan tanya pelakon banyak tu, itu sikit-sikit je. Itulah. Punya pelakon dah jawab banyak lah tadi. Tapi ada juga soalan-soalan untuk Tuan Director ni. Jadi soalan yang pertama, sebelum boleh Abang Ai? Boleh. Okey. Alright. So soalannya satu ni yang pertama sekali ada tak perubahan skrip sebelum PKP? Sebab drama ni kan kita dah shoot sebelum PKP, lepas tu break sekejap dan sekarang sambung. So ada ke perubahan skrip waktu PKP dan Perubahan sikit. Okay, sebelum PKP, skrip dia sama je selepas PKP. Maksudnya dia nak tayangkan sebelum hari raya. Jadi kita shoot memang untuk program hari raya, pasal ada bulan puasa semua hari raya. Tapi dah kena PKP 3 bulan tu, producer kata skrip tak ada perubahan, kita shoot je rest skrip tu. So benda kita sambung pun ikut skrip asal lah, tak ada perubahan. Abang kalau bercakap boleh pegang mic dekat sikit. Dekat sikit tu. Macam ni. Correct. Okay, lepas tu soalan yang seterusnya, waktu sebelum PKP tu dah berapa peratus dah shoot? Lepas tu sekarang ni sambung tinggal berapa peratus lagi? Sebelum PKP kita shoot baru 17 hari shooting. Lepas tu terus kena lockdown, tak boleh shoot. Saya ingat baru dalam 100 scene lebih lah macam tu lah, lebih kurang. Dalam 100 scene lebih lah. Jadi anggaran bila boleh habis shoot? Anggaran semua kita habis insyaAllah sebelum hari raya ni. Kalau tak ada apa-apa, cuaca okey semua artis semua okey jadual. 30 sebelum raya kita wrap. 30 bulan. Okey, insyaAllah. Oh ya, sebelum saya lupa lagi sekali, tahniah abang sebab abang punya drama Syurga Untukmu dah tengah tayang. Sekarang ni Pink Smile pula. Jadi tahniah, cerita abang. So apa perasaan abang Ai? Perasaan saya, itulah saya harap penonton semua boleh terima lah drama-drama saya. Saya pun dah lama tak keluar TV serentak macam ni lah. Nanti akan keluar bertembung dengan Syurga Untukmu dengan Pink Smile ni. So harap penonton boleh terima dua-dua drama saya ni, insyaAllah. Boleh terima tu. Satu drama heavy, satu drama yang light. Light comedy. Light comedy. Sweet tu gelak-gelak je. Kenapa Sweet? Banyak kenangan lucu-lucu kot. Kerja dengan Abang Ai best. Dengan Abang Ai best. Tak tengok apa garang lagi. Abang Ai kalau garang memang pelik lah. Sebab selalu ni memang tak garang. Dia tak garang. Kau tunggu kau berlakon Samarinda, Sweet. Okey, ni ada soalan pada Abang Bobo Berita Harian untuk Abang Ai. Macam mana Abang Ai melihat chemistry Fatah dan Sweet? Susah tak nak create babak romantik antara dua ni? Untuk Sweet dan Fatah tak ada masalah. Dia ada chemistry tu. Dia ada chemistry. Kita guide sikit dia orang boleh tahu lah. Masuk set senang lah nak createkan dia orang untuk watak-watak tu. Sebab dia orang dah ada dalam jiwa dia orang benda tu. Dia orang dah homework. Dia orang buat homework lah sebelum masuk set ni. So tak susah untuk saya guide. Saya cuma monitor dia orang betul-betul ni. Saya cuma tambah sikit asam garam dia untuk dia sedap tu je. So dia orang dah ada dalam jiwa dia orang benda tu. Alright. Okay, lepas tu tadi kita ada tanya Fatah dengan Sweet pasal pengalaman dia orang syuting dalam musim PKP dan kena patuh SOP. Banyak juga yang dia orang dah kongsi. So Abang Ai sendiri punya perspektif macam mana waktu sekarang ni kena bekerja dengan penuh SOP?
untuk dalam scene, dalam screen tak nampak pun macam kita ada SOP kan. Kita tak boleh nampak macam ada penjarakan, bukan nak kena pakai mask apa semua. Tak boleh tunjuk benda tu kan. So kita jaga kalangan kita sendirilah dalam set. So penjagaan datang pagi-pagi kena ambil temperature, balik kena ambil temperature set. Kena pakai mask on set selalu. Kadang-kadang benda tu kadang kita leka kan, tapi kita ada orang remind kita kena pakai itu je lah. Kadang kita tu kan buat kerja kadang-kadang satu hari suntuk kat set macam kadang-kadang lah lupa kat benda-benda tu kan. Tapi so far kerja dalam PKP ni itulah, kerja dalam hati-hati macam takut orang nampak tak pakai mask itu itulah kan. Tapi dalam scene kita buat macam biasa lah kan. Macam set tu tak ada apa-apa lah, macam tak ada PKP lah. Cuma kat dalam making je kita pakai benda tu semua. Okay, lepas tu momentum tenaga kerja kan as a whole, macam production dan juga barisan pelakon kan, kita dah break 3 bulan untuk drama ni sendiri. Ada terganggu tak momentum? Terganggu sikit, tak ada apa sebab pasal kita ada masalah sikit pasal dengan skrip cerita ni. Okay, pelakon cerita ni pun dia orang tak tahu sangat the whole cerita tu, pasal sikit ada yang tak siap fully lagi. Betul. So far dia orang macam maintain karakter semua okey. So far saya perhati tadi orang jaga mood karakter tu. Kita build up daripada episod ni kita guide dia orang macam ni. So dia orang boleh ikut. Okey, alhamdulillah. Okay, alright. Ini kita ada soalan pada Ikin M-Star untuk Fatah. Okay, alright. Fatah ada tak rasa bimbang, risauan dengan kerja waktu COVID ni, sebab kan Fazura kan tengah pregnant. So apa perasaan Fatah bekerja dalam musim ni? Saya rasa benda ni macam saya cakap tadi lah, as long as dekat set tu kita jaga SOP, kita make sure semua orang jaga SOP, dan kita sendiri, saya sendiri pun make sure diri saya untuk jaga SOP, and then tak senang-senang macam nak bercampur dengan orang ataupun tak jaga social distancing and then salam orang ni. Kalau saya jaga benda tu, saya rasa benda tu insyaAllah tak akan bawa sampai ke rumah lah. Of course risau tu ada kan, everywhere kita pergi pun sebenarnya dan still bahaya sebab COVID tu still ada kan. Tapi kita, as long as kita pandai jaga diri kita, insyaAllah tak ada apa-apa lah. Alright, ni kita banyak dah macam ni. Kita ada soalan pada media ke? Kalau ada, boleh tulis dekat bahagian ruang chat, nanti saya baca. Kita pun ada lagi dalam 10 minit. 10 minit sebelum kita tamatkan session kita. Sekejap. Okey, ni ada soalan pada Suara TV kepada Abang Ai. Kenapa pilih Fatah dan Sweet? Apa pandangan seorang pengarah dan pemilihan artis dari stesen TV atau pengarah sendiri? Dua soalan tu. Soalan pertama, kenapa abang rasa nak gabungkan Fatah dengan Sweet? Dan kedua, pemilihan artis tu adalah daripada abang sendiri ataupun stesen TV? Kita orang lah yang suggest. Okay, pemilihan pelakon ni macam ni. Pemilihan pelakon semua stesen dengan producer yang pilih. Kalau saya masuk set ni, saya terlambat dalam seminggu untuk pasal saya ada Syurga Untukmu tak habis lagi masa tu syuting. Okay, Syurga Untukmu tak habis lagi, saya termasuk set. Masa saya masuk set, dia orang dah syuting, saya masuk set lepas tu. So pemilihan pelakon semua dia buat awal-awal oleh producer dengan ni. Alright lah, so akhirnya okay lah, abang just bekerja dengan diorang je lah kan? Just masuk bekerja. So dengan Fatah saya tak ada masalah. Saya pernah bekerja lama dulu masa Cinta Ibadah, saya pernah kerja dia 175 episod. So masa tu saya tak ada masalah nak kerja dengan dia. Sweet pun dulu ada, tapi masa dia budak-budak lagi, saya tak ingat lagi masa tu. Sekarang dah remaja. Saya perhati karakter dia bawa semua, dia jaga karakter dia okey. Kan, speaking of Sweet masih budak-budak waktu tu kan, okay, Sweet sendiri kan, jurang umur antara Sweet dengan Fatah kan kira jauh, taklah jauh sangat, tapi adalah jarak tu. Jadi memang awkwardness yang Sweet kata pada awalnya waktu nak buat romantik dengan Fatah ni, adakah ia
terkesan sebab jurang umur? Maybe because of pengalaman yang Sweet dapat daripada Sweet kecil untuk belajar untuk how to orang kata untuk selesa dengan sekeliling tu yang buat Sweet rasa macam jurang umur tu bukan satu halangan bila kita nak masuk set shooting. So benda tu Sweet dah biasa. Sweet pernah jadi cucu orang, pernah jadi anak orang, dah pernah jadi dah macam-macam jenis karakter daripada kecil sampai ke besar. So dengan Fatah is another one challenging experience untuk Sweet lah. Sebab so far orang akan bagi Sweet bergabung dengan orang yang umur-umur dekat dengan Sweet lah. Main now I'm 23, kalau beza umur pun dalam 3 tahun je. Macam Fatah, tak adalah kata Fatah tua. Dah cakap aku tua ke apa ni? Nak cakap aku tua ke apa? Tak, kau tak tua. Berumur sebab dah kahwin. Bunyi macam tua sangat je saya ni. But one thing good about Fatah lah. One thing good about him, dia tak pernah bezakan penjarakan umur tu adalah satu halangan untuk kita orang dapat chemistry together. So for me, as long as the professionalism ada bila once masuk set, itu dah cukup memadai untuk buat Sweet sendiri rasa selesa lah untuk dapatkan chemistry tu. Lepas tu dengan abang Ai lagi ada kat situ, cantik. Macam ayah dia dekat set. Cuma satu masalah ni kat sini. Masalahnya seorang rendah, seorang tinggi. Kena tengok kena donggak orang tu. Itu problem dia. Kadang-kadang sampai kita kena pakai echo box untuk tinggikan sedikit kurang, tak nampak obvious sangat lah. Itu je lah yang kalau rasa macam insecure. Sebab kadang-kadang orang bila berumur makin besar, tinggi tapi makin cute. meninggi. Tapi nampak cute lah, nampak cute benda tu. Tak nampak macam jangan, it's a cute. Kena dengan karakter dia yang dia buat tu kan, cute. Yelah tinggi-tinggi macam budak-budak kan. Budak-budak cute dan nikahan. Tapi kalau fikir balik memang watak Luna ni jarak umur dia dengan Arik memang besar pun. Memang banyak beza. So watak Luna tu masih dalam lingkungan umur Sweet dan watak Fatah tu memang masih dalam lingkungan Fatah. So I am still under my level umur lah watak tu. Okay, tu antara Sweet dengan Fatah kan. Untuk for example macam contoh lah, Sweet kena bercinta dengan orang yang macam Remy sah. Macam mana? Kalau watak dan jalan cerita tu something interesting yang mungkin boleh bawakan Sweet untuk a next level, why not? Kita boleh cuba. Sebab bila kita berlakon ni, benda tu adalah challenge untuk kita tunjukkan kita punya bakat lakonan kan. So mai tahu tiba-tiba bila berlakon dengan Remisa, orang macam sesuai, ship. So why not? Ya. Anak tiri cerita dengan bapak tiri lah. Tak boleh imagine cerita macam tu. Kalau netizen suka, okay. Orang tua ni pedofil ke macam tu kan. Okay, kita sampai ke ujung session kita dah ni. So boleh tak kita nak dapatkan nak tanya harapan Tuan Pengarah, Fatah dan Sweet terhadap drama ni, dan buat tu dulu lah, nanti kita ada minta korang berdua untuk wish penonton. Yeah, right? So boleh ceritakan harapan Sweet dulu. Silakan. Okay, kejap. Okay, untuk Sweet, obviously harapan pertama Sweet adalah untuk netizen, penonton Sing Smile ni akan terima kita orang punya cerita, walaupun sebenarnya kita orang nak keluarkan sebelum PKP, which is masa Hari Raya. Jadi perjalanan cerita skripnya masih ada scene-scene yang beraya, berpuasa. Jadi walaupun kita orang dah terlambat sedikit, orang masih boleh menerima dan tak ada persoalan lah, sebab persoalan pun dah terjawab kenapa. Dan Sweet harap sangat especially untuk watak Sweet, watak Luna tu ada sedikit childishnya, ada sedikit abang kata lain daripada lain yang Sweet bawa. So Sweet harap benda tu juga penonton akan Tu tak dengar. Sweet. Tak terus. Ada terus itu. Dengar? Dengar. Tadi
tadi the last part tu tak dengar apa-apa. Cik harapkan yang penonton akan terima kita punya cerita dan mungkin akan berkongsi dan sokong daripada awal episod sampai ke akhir. Okay, alright. So harapan Fatah pula? Harapan saya pun sama, semoga semua peminat-peminat kami kat luar sana untuk tengok drama Peace Smile ni, merupakan karya terbaru daripada kami. InsyaAllah hope semua orang enjoy lah. Cerita ni light-light je, dia tak heavy tapi light-light yang best lah, light-light komedi, romantic sikit. Just enjoy the drama. Yep. Okay, so Abang Ai punya harapan pula? Okay, saya harap penonton boleh terima naskah saya kali ni lah. Sebab dia lain sikit. Selalu saya sebanyak buat drama-drama yang heavy-heavy untuk Samarinda style. Kali untuk Lestari dia lah komedi sikit. Okay, saya harap penonton boleh terima naskah kali ni. Satu lagi, pembaca-pembaca novel Peace Smile, saya harap dia boleh terima cerita ni. Jadi kita adaptasikan masuk drama. Saya harap pembaca-pembaca novel dia boleh terima. Kita harapkan jadi drama. Okay, alright. Terima kasih. Okay, so last part, boleh tak kita minta Fatah buat wish yang itulah, yang biasa tu, saksikan drama Pink Smile dalam slot Lestari pukul 9 malam di TV3. Okay, Fatah? Okay, hai semua, jangan lupa saksikan drama Pink Smile di slot Lestari jam 9 malam di TV3. Okay. Sweet pula. Hai semua, jangan lupa untuk saksikan saya, Sweet Kisna dan bersama pelakon lain dalam drama Pink Smile jam 9 malam di Lestari hanya di TV3. Okay, alright. Thank you so much. Thank you. Thank you Sweet, thank you Abang Ai. Okay. Alright, thank you juga kepada semua rakan-rakan media dan juga staff yang terlibat. Dan juga kita nak wish good luck kepada kru production untuk settle drama ni dengan cuaca yang masih hujan ni petang-petang ni Abang Ai kan? Hujan. Tak boleh stick hujan. Okay, semoga semua berjalan lancar dan kita tak sabar nak tengok Pink Smile berada di kaca televisyen nanti. InsyaAllah. Thank you. Thank you semua. Thank you. Thank you semua. Right. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalam. Okay, thank you semua.